Tapi kalau dalam mimpi molek. Kalau kita dibelenggu, kalau kita digari dalam mimpi mana molek. Tetapi ada lagi beberapa perincian dia, nanti kita akan sebut. Riwayat daripada Muhammad bin Sirin, cuba perhati. Imam Bukhari kerap kali kalau ada riwayat Muhammad bin Sirin dapat mimpi, dia akan mari. Sebab apa? Sebab dia imam dalam takbir mimpi. Sebab itu dia sama. Dan Muhammad bin Sirin ini, cuba kita perhati. Dalam riwayat kita ada dalam riwayat yang lain, asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan. Orang yang mimpinya paling tepat ialah orang yang paling tepat percakapannya. Mimpi yang paling benar ialah mimpi orang yang paling benar percakapannya. Muhammad bin Sirin macam mana? Dia tu sendiri. Muhammad bin Sirin di antara mazhab dia, ni pendapat dia, dalam meriwayatkan hadis, kalau tidak ingat lafaz tak boleh riwayat hadis. Tak boleh riwayat hadis, kena ingat lafaz dia baru boleh kita riwayat. Kalau riwayat bil makna tak boleh. Tengok dia nak tepat, takut-takut tak tepat lah. Kalau bila tak tepat tu, bukan makna berdusta pun, takut jadi serambi lah. Dekat-dekat dengan dusta lah, takut jadi gitu. Sebab tu hidup dia pun, Muhammad bin Sirin ni, kalau kita perhati dalam sejarah dia, dia tak sih riwayat bil makna, dia nak riwayat bil lafz saja. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila sudah hampir zaman, hampir ke dia, hampir dengan kiamat. Bila sudah hampir zaman, hampir dengan kiamat, satu. Bila sudah hampir masa, mana dekat-dekat masa tu, kita perasa sebulan, semata, seminggu, baru seminggu dah. Bila gitu, dua makna dia. Idza iqtarabaz zaman, apabila waktu siang dengan waktu malam itu lebih kurang sama panjangnya, mengikut setengah-setengah ulama. Dia sebut gitu, Ibnu Battal. Tetapi Khattabi kata gitu. Tapi itu tidak, ulama kebanyakannya tak diterima. Tidak nanti dalam keadaan di waktu siang dengan waktu malam sama panjang, tidak maksud gitu. Tetapi hak lebih tepatnya dengan makna hak tadi, sama ada dekat kiamat ataupun ketika orang berasa zaman ni, masa ni cepat, dekat. Baru ya sembahyang Jumaat. Nak sembahyang Jumaat pula misalnya. Itu sebenarnya orang zaman lain ni berasa tu. Cuba tanya masing-masing, tanya diri sendiri, berasa ke tidak gitu? Berasa. Lam takad takdzibu ru'yal mu'min, hampir-hampir mimpi orang mukmin tidak berdusta. Maknanya tepat, hampir-hampir, bukan makna 1%, hampir-hampir. Boleh dikatakan mimpi orang mukmin ni tak ada tidak tepat, boleh dikatakan gitu saja, bukan 100%. Tetapi hak lebih banyak, gitu. Dan mimpi orang mukmin itu adalah satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. Kenabian ini istimewa, kenapa? Nabi, nubuwah. Nabi ni mana? Naba'ah, daripada naba'ah, mana cerita, mana seorang yang diceritakan daripada alam ghaib kepada dia, diceritakan maklumat macam-macam perkara kepada dia. Cerita tu banyak sumber. Seorang Nabi, dia dapat cerita maklumat melalui banyak sumber. Berapa? 40 sumber. Salah satunya mimpi. Dan mimpi ni diberi kepada orang mukmin. Maknanya boleh kita buat panduan. Bukan mimpi-mimpi ni saja-saja, tidak. Hak kita mimpi itu bukan saja-saja, tidak. Kita boleh buat panduan, kita boleh buat perhatian, peringatan. Jadi bayangkanlah, kalau kita dapat mimpi, kadang-kadang tepat mimpi itu, kita tengok betul, sungguh tepat, itu kita dapat soal baru tu. Macam mana Nabi hak dia kata 40 sepenuhnya mestilah tepat, apa-apa hak dia kata. Sebab punca maklumat sampai kepada dia tu banyak. Kita ada sort pun kita boleh buat panduan dah.
Ada mimpi. Itu dia nak cerita. Wa ma kana minan nubuwah fa innahu la yakdzib. Mimpi daripada kenabian itu tidak berdusta. Hak tu tak ada, hak tak tepat. Tadi dia kata mimpi orang mukmin hampir-hampir tidak tepat. Hampir-hampir. Jadi hak ni dia kata mimpi kenabian itu tidak ada yang dusta langsung. Mimpi orang mukmin ada juga tak betul, ada juga tak tepat. Tapi Allah ke akhir zaman ni hampir-hampir tepat kesemuanya. Gitu. Tapi mimpi hak seorang nabi walaupun dulu tepat belaka, tak ada tak tepat. Itu maksudnya. Qala Muhammad berkata. Ini kata Auf. Wa ana aqulu hadhihi. Saya berpendapat hadhihi itu ke dia? Hadhil ummah ni. Saya berpendapat ini betul akan berlaku. Kepada umat ini. Qala Muhammad berkata. Wa kana yuqal. Dikatakan. Ini wa kana yuqal ini orang panggil sirah tamrid. Ar-ru'ya, mimpi itu ada 3 macam. Lepas tu dia ayat. Dia ayat. Lepas tu kalau seseorang tu mimpi hak tak molek, jangan cerita kat orang. Lepas tu tak boleh ayat kat orang belaka ke? Tak. Tak boleh ayat kat orang tak tu pasal. Kalau ayat kat orang hak tak pandai, boleh jadi dia tak ambil menyebabkan jadi kita ni gedebar semacam. Tak ada pasal. Hak sebenarnya tidak begitu. Dia tak ambil tak kena. Hak sebenarnya mimpi itu molek untuk kita. Dah kita kena belenggu tangan, dia kata hamba nak kena igak. Padahal tidak lagu tu. Buat kita berdebar. Tak ada pasal. Kalau kita nak royak pun, royak kepada orang yang reti. Yang kedua, jangan royak kepada musuh. Maksud jangan royak kepada sesiapa tu bukan semua orang dah. Jangan royak kepada musuh. Mana-mana musuh. Sebab apa? Musuh akan mengambil kesempatan. Kalau kita royak kepada musuh tu reti tak habis, dia boleh baca. Gapo dia? Kalau dia nak lawan kita, pada ketika itulah dia lawan. Sebab apa? Dia tahu dah kita akan kalah. Sebab isyarat mimpi kita tu. Jangan royak. Sebab mimpi-mimpi ni maknanya suluhan, isyarat. Sudah ada isyarat dah. Kepada orang yang reti, dia akan mengambil kesempatan untuk mengenalkan kita. Dengan sebab itu jangan royak. Kalau royak pun kepada orang yang kasih kepada kita. Apabila kita royak kepada orang yang kasih kepada kita, paling tidak dia tak lewat apa pun, dia doa kebaikan untuk kita. Ada faedah. Dan kita tengok sahabat-sahabat mimpi, Nabi suruh royak ke dia kan? Ini maknanya mimpi boleh royak. Bukan tak boleh. Ni tak boleh royak kepada orang yang tak reti lah. Sebab itu kita kena tengok. Jangan tengok hadis ni sah tepat. Kena tengok banyak. Baru boleh faham. Kalau tidak dia jadi nampak bercanggah. Dia suruh royak tu mimpi tu lagu mana? Lepas tu orang duduk royak kepada ulama-ulama tu mimpi tu, sehingga dia boleh tak habis gini-gini. Itu maknanya royak kepada orang yang ahli tak apa. Ataupun tidak ahli pun, orang yang sayang kepada kita tak apa. Tapi dia bangun dan bersemayam. Semayam udah gitu saja balik kiri. Ni bangun dan bersemayam. Ada kalanya mimpi ni, ini pengalaman sendirilah. Pengalaman pelik juga. Ini semasa anak duduk di India dulu, semasa budak-budak dulu. Satu tempat tu kerahlah tempat tu. Kita duduk sana musim panas, ni tidur luar ni berbumbungkan langit lah. Jadi tidak duduk ni tengah padang tu, tidur gitu. Situ tempat tu kerah. Siapa-siapa tidur kena. Tetapi tak macam mana boleh jadi sebab anak dengar Al-Quran berkali. Kalau tidur tak apa, tidur situ. Kalau tidur 2 orang, kena hak duduk sebelah. Tukar, kita duduk alik tu, kena dia juga. Tak kena kita. Itu kerah. Kadang-kadang tu tempat tu bangun baca Quran tak jadi. Mari pula. Gangguan tu. Mari pula. Lepas pada tu baca Quran, ambil Quran tak atas rada, baru tahan. Tak atas rada dia tidur. Tu nak ayatnya. Ni cara Nabi SAW nak cerita di sini. Nak cerita di sini, kalau kita mimpi ni macam-macam. Ada kalanya padan dengan ayat kursi ya. Ada kalanya padan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah gitu je. Ada kalanya tak padan. Kita kena buat benda lain lagi. Iaitu bangun, mesti kalau kita tidur, bata air semaya, kita pergi ambil air semaya, maya.
Itu di antara cara-cara untuk menghilangkan benda tadi.